Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya Syafiq Zulhairi bin Zainuddin akan membentangkan satu tajuk isu-isu semasa, yang mana tajuk ini saya ambil daripada kitab Bayan Linnas. Kitab Bayan Linnas. Bayan Linnas ini makna dia penjelasan isu-isu semasa. Kitab ini dikeluarkan daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi insya-Allah satu tajuk ini tidak, yang kalau kita lihat keadaan masyarakat zaman kini tidak akan terlepas daripadanya. Susah nak terlepas. Kebanyakannya semua akan terlibat. Sebelum itu saya perkenalkan diri dahulu. Saya Syafiq Zulhairi bin Zainuddin, bernombor matrik A196842. InsyaAllah dalam tajuk ini kita akan belajar tentang apakah tajuk yang saya nak bawakan ni. Kenapa tajuk ini tidak kebanyakan ramai terlibat dengannya kan? Apa yang besar sangat tentang tajuk ini kan? Tajuk yang saya nak bawakan adalah tentang hutang. Jadi hutang ini antara salah satu perkara yang dibolehkan, yang berlandaskan syariat, yang mana kalau kita lihat keadaan ekonomi masyarakat zaman kini, memang susahlah untuk terlepas daripadanya. Semua akan berhutang kan. Kerana apa? Kerana nak memenuhi keperluan masing-masing kan, antaranya penempatan, tempat tinggal, makan, minum dan sebagainya lah, insya-Allah. Jadi dalam bab ini sedikit sebanyak kita akan tahu apakah makna hutang tersebut. Dan kemudian kita akan belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan hutang kan. Jadi kita tahu apakah definisi hutang itu. Kita akan tahu hukum-hukum yang berkaitan dengannya, nas-nas Al-Quran, hadis dan sebagainya lah. Dan kita akan tahu juga adab-adab bila mana kita nak berhutang, insya-Allah. Tanpa membuang masa, saya mengambil pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi terlebih dahulu, bila kita nak bukanlah tak kenal hutang tersebut, maka kita tak cinta pada hutang tersebut. Macam baik pula kan? Tidak. Tapi bila kita kenal hutang tu, barulah kita tahu adakah ia ni boleh dan digalakkan, ataupun ia boleh tapi tak digalakkan. Macam itulah keadaan dia. Jadi saya ambil makna hutang ini dalam kitab Bayan Linnas. Majlis Agama Islam Selangor lah ada berkongsikan makna hutang ini. Hutang adalah pemberian, ataupun bukan pemberian, peminjaman daripada orang yang berhutang, sama ada dalam bentuk barangan, yang mana barang itu ada nilai lah kan, kepada orang yang berhutang tersebut. Dan orang yang berhutang itu mestilah menggantikan kembali kepada pemilik yang asal. Macam itulah keadaan dia. Kiranya kalau daripada definisi ini dapatlah kita faham syarat-syarat berhutang itu mesti ada orang yang memberikan hutang. Itu yang pertama. Yang kedua pula, orang yang berhutang. Kalau orang memberikan hutang tapi tak ada orang yang berhutang, macam mana nak berlaku hutang tersebut? Betul tak? Kemudian barang yang dihutangkan. Tu. Kemudian yang keempat, ijab dan qabul kan, hutang dan sebagainya. Jadi dalam kitab Bayan Linnas pula ada membahagikan hutang ini kepada dua perkara kan. Hutang ini dengan nama lainnya al-qad, al-qardun. Qad maknanya ataupun dain, yang kata dari segi bahasanya sebarang liability lah, masa hadapan yang dipertangguhkan ke atas seseorang, sama ada dalam bentuk wang dan sebagainya. Kitab ini juga menerangkan bahawa ulama membahagikannya kepada dua kategori. Satu dari segi umum, satu lagi dari segi istilah. Umumnya hak atau tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang menanggung beban pada masa hadapan. Itu maksud dari segi umum. Manakala dari segi khusus pula, sebarang kewajipan yang dalam bentuk
kewangan ke atas seseorang yang terjadi kesan daripada pertukaran transaksi ataupun kecederaan, kerosakan harta benda ataupun perkara-perkara yang melibatkan hak-hak Allah, yang ini zakat. Macam itulah itu makna hutang. Dalil pensyariatan hutang saya kongsikan kepada tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Surah Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum bil adl. Sikit je saya baca. Ni ayat 282. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, satu perkara menarik nak kongsikan kepada tuan-tuan tentang ayat ini. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Ayat ni terkandung di dalam surah Al-Baqarah. Ayat ni tuan-tuan adalah merupakan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, dalam Al-Quran ini kita tahu surah yang terpanjang adalah surah Al-Baqarah. Dan dalam surah Al-Baqarah ni macam-macam ceritanya kan. Al-Baqarah tu maksudnya lembu betina. Tapi penceritaannya macam-macam. Ciri-ciri orang mukmin, ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang munafik, tentang puasanya, tentang hajinya kan, macam-macam. Tapi yang paling panjang diceritakan ayat tu bukan cerita tentang haji ke puasa, tapi cerita tentang hutang. Masya Allah. Menarik kan? Dalam punyalah nak beritahu betapa kepentingan berhutang ni kan. Tak kata kepentingan tu macam maksudnya perkara yang perlu diambil serius lah. Macam tu keadaan dia kan. Kemudian daripada hadis Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang yang beriman, seseorang yang beriman tergantung dengan hutangnya selagi dia tak melunaskannya. Riwayat Al-Tirmizi. Ini hadis yang menceritakan tentang hutang tersebut. Jadi ada beberapa pandangan kan. Bila kita baca secara zahirnya, jiwa seseorang yang beriman tergantung. Apa yang tergantungnya? Jiwa tu merujuk yang kepada siapa? Nyawa dia ke ataupun roh dia ke kan? Tergantung selagi dia tak melunaskannya kan, hutang tersebut. Dia ada 3 pendapat daripada kitab Bayan Nas. Imam As-Suyuti yang pertama menyatakan bahawa jiwa roh orang yang beriman ini terhalang dari kedudukannya yang mulia. Jadi kita faham bahawa bila kita sebut seseorang yang beriman ini, kedudukannya keduduk yang tinggilah, yang mulialah, sebabnya dia adalah orang yang mengamalkan perintah Allah, yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi bagaimana dia boleh terjebak dengan perbuatan-perbuatan seperti hutang ini? Sedangkan hutang ini, kita nak tahu kan kenapa perkara ni macam hutang ni macam tak boleh, macam boleh, macam tak boleh kan? Boleh tapi macam tu kan? Keadaan ni macam menarik pula cerita dia. Pandangan yang kedua, Al-Iraqi pula menyatakan menjelaskan tentang hadis ini, urusannya terhenti, tak ada hukum baginya keselamatan dan kebinasaan sehingga terbayar hutangnya. Dan kalau dia meninggal dunia, hartanya itu digunakan untuk membayarnya. Nampak tak? Nak ceritanya bahawa beratnya hutang ini sehingga bila dah mati pun, selagi tak tertunai hutang tersebut, tak terlunas hutang tersebut, tak terbayar, selagi itulah tak selesai. Kena selesaikan. Dalam cerita ni, hadis ni menyatakan bahawa dah mati pun kena, harta yang ditinggalkan tu kena bayar hutang dia dulu. Barulah boleh kalau ada wasiat-wasiat lah, kalau ada faraid difaraidkan dan sebagainya. Dan Al-Syarqani dalam Nail Al-Awtar menyatakan bahawa galakan dan kesaan kepada si waris untuk menunaikan hutang si mati. Satu kisah tuan-tuan. Satu kisah kita nak kongsikan tentang hutang ni, betapa beratnya hutang ini. Satu ketika satu jenazah dibawakan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disolatkan kan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah jenazah ini mempunyai hutang? Maka sahabat pun menjawab, ada.
3 dinar. Maka Rasulullah jawab apa ni tuan-tuan? Dia jawab, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda, solatkanlah, kamu suruh solatlah untuk jenazah ini. Macam itulah keadaan dia. Nak ceritanya bahawa orang jenazah yang berhutang ini tidak disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mahu. Rasulullah tidak ingin untuk solatkan jenazah ini. Padahal bukan banyak sangat pun hutangnya. Disebut 3 dinar. 1 dinar berapa dalam kita punya ni tuan-tuan? 1 dinar berapa? Saya tak ingat lah, tapi yang saya pasti dalam Allah selamat. Kalau 3 dinar dalam 40 lebih lah. Bahagilah kalau pada ni berapa. Maksudnya RM40 tak ada, contoh RM40 tak banyak sangat pun. Sikit je kan. Kalau untuk kita sekarang ni rasa banyak lah. RM10 pun terasa banyak kan. Bila kita beli makanan RM5 pun kira mahal lah juga kan. Daripada RM40 kan. Tapi nak ceritanya tak banyak sangat pun. Sampai sedemikian 3 dinar waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sangat. 1, 2, 3. Tapi Rasulullah tak mahu solatkan. Punyalah sampai gitu sekali punya beratnya hutang ini. Isu semasa hutang ini. Lalu salah seorang sahabat Rasulullah, nama dia Abu Qatadah, memberitahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, imamkanlah, solatkanlah jenazah ini, aku akan bayar hutangnya. Maka barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solatkan. Nampak tak tuan-tuan? Saya nak kongsi lagi satu kisah, satu penceritaan kan, tentang beratnya hutang. Akhirat nanti tuan-tuan, akhirat ada satu kematian ini, kita tahu kita semua akan menghadapi kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Cuma mati yang macam mana tu kita tak tahu, Allahu a'lam. Yang kita belajar ada mesti husnul khatimah, mesti su'ul khatimah, dan mesti mati syahid kan. Jadi mati yang paling istimewa ni mati syahid lah. Mati di jalan Allah kan, mati berjihad dan sebagainya. Mati yang tak perlu menghadapi perhitungan. Specialnya mati ini. Mungkin tuan-tuan tak berapa faham sangat keistimewaan mati ini sebab baru cerita perhitungan kan. Kita masuk sedikit tentang hari perhitungan tersebut. Tuan-tuan, akan datang nanti kita akan melalui zaman hari perhitungan itu. Hari perhitungan ni hari yang macam mana? Hari kita dihitungkan segala amalan kita ketika berada di dunia. Andai kata kita berumur selama 70 tahun di dunia ni kan, contoh umur 70 sehingga 70 ataupun 63 tahun kan, umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia. Andai katalah sedemikian, kan, 63 tahun lah segala amalan kita dihitung. Kita seorang. Belum cerita 2 orang, kan, belum cerita 3 orang. Contoh kelas kita sekarang ni, kita berada di dalam satu kelas, dan kalau contoh kelas saya sekarang ni kan, kelas UKM PBJJ semester pertama, ada 15 orang. Semua meninggal dunia 63 tahun kan. 63 tahun nak menunggu tu, Allahu Akbar, terlalu lama kan. Itu baru satu kelas. Ni belum cerita satu Malaysia, belum cerita satu dunia untuk zaman ini. Belum cerita zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, macam-macam kan. Sehinggalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, terlalu lama tempoh itu. Dan mati syahid itu keistimewaannya tak perlu menghadapi perhitungan tersebut. Kan tu masuk syurga. Siapa yang tak nak? Saya pun nak. Tapi ada satu perkara ni yang menyebabkan dia tertahan di pintu syurga, yang ini inilah hutang yang kita dah sebut dah tadi. Nanti kita akan bagi sedikit dalil berkenaan dengan dosa. Bila mana tak melunaskan hutang, maka dia boleh jadi berdosa lah. Dosa orang-orang yang berhutang ini tidak terampun walaupun dah mati syahid. Nampak tak tuan-tuan? Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakanlah daripada hadis ini kesan betapa beratnya hutang ini, dan kesan hutang ke atas seseorang, dan galakkan supaya seseorang itu kalau boleh elakkanlah berhutang kecuali dalam keadaan yang terpaksa.
Rasulullah SAW sendiri amat kerap berdoa dijauhkan daripada berbadan hutang. Apabila ditanyakan sebabnya, maka Rasulullah menjawab, Inna rajula idza ghariba haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlaf. Seseorang yang banyak berhutang ni tuan-tuan, dia akan bercakap lalu berbohong. Dan dia akan banyak berjanji lalu mengingkari. Itu sikit sebanyak tentang betapa beratnya hutang. Kita masuk kepada dalil pensyariatan, kita masuk kepada hukum berhutang ni kan. Bila kita tadi dah belajar definisi tentang hutang, orang yang memberikan hutang dengan orang yang berhutang, maka ada dua keadaan ya. Keadaan ini hukum itu terjadi. Satu kepada orang yang berhutang, dan orang yang memberikan hutang. Kita pergi kepada orang yang memberikan hutang ya. Orang yang memberikan hutang, hukum bagi orang yang memberikan hutang. Hukum bagi orang yang memberikan hutang ini adalah sunat dan sangat-sangat digalakkan. Ingat, dengar betul-betul sangat-sangat digalakkan dengan tujuan untuk apa? Membantu, meringankan orang dalam kesusahan dan kesempitan hidup. Dalilnya mana? A'udzubillahi minasyaitanirrajim, surah Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan membuat kebajikan dan bertakwa. Wala ta'awanu, dan jangan kamu bertolong-tolong 'alal ismi wal udwan, melakukan maksiat dan pencerobohan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Nampak tak tuan-tuan? Jadi Allah beritahu bahawa kita ni digalakkan untuk bertolong-tolong kepada ke arah kebaikan. Bertolong-tolong membantu orang yang dalam kesusahan. Bukannya bila kita memberikan hutang tu untuk melakukan riba, untuk buat keuntungan, tak. Untuk menambah-nambah yang lebih daripada yang kita pinjam. Macam tu, bukan. Kan nanti ayat ini, Quran ini digunakan untuk pihak-pihak yang tak sepatutnya lah kan. Kita faham lah. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu. Bukan untuk melakukan riba dan sebagainya. Adapun hukum bagi orang yang berhutang ini mengikut keadaan. Dia akan berubah-ubah. Asalnya adalah harus. Tapi dia boleh berubah menjadi wajib, boleh berubah menjadi haram, boleh berubah menjadi makruh. Bagaimana keadaan-keadaan sedemikian berlaku? Kita tengok satu persatu. Wajib yang pertama, hukum berhutang jadi wajib apabila seseorang itu betul-betul benar-benar dalam kesedukan dan memerlukan wang untuk membiayai keluarganya. Ini tertuju kepada para suami-suami di luar sana. Mungkin dah kahwin, dah ada anak, tapi lihatkan gaji sekarang tak naik-naik, tapi barang makin naik, kos sara hidup tinggi. Duduk kat KL kan, bayar rumah saja dah 900,000, dah habis dah. Gaji kerja sebagai cashier, nak kerja lagi tinggi, CJ tinggi tak ada, kena belajar, kena berhutang lagi kan. Macam tu, duit tak ada juga. Sedangkan nak sara keluarga pun cukup-cukup makan kan. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Gini gitu ni, dia keadaan dia tu, bila dia tolak gaji-gaji ni semua, tak cukup untuk menampung nafkah anak dia. Jadi dekat situ wajiblah untuk dia berhutang supaya terlaksana, dia dapat menyempurnakan nafkah dia tersebut. Atau keadaan-keadaan yang membolehkan, yang mewajibkan seseorang itu berhutang. Keadaan yang kedua, haram. Macam mana pula yang haram ini berlaku? Apabila dia berhutang digunakan untuk perkara-perkara yang haram. Contoh membeli arak. Ataupun dia berhutang untuk dia buat perniagaan yang mengharamkan, membuka kilang arak. Ataupun dia membuka bank untuk melakukan riba. Macam tu kan keadaan-keadaan dia. Berdosa lah. Sebab kita tahu riba itu adalah haram, tak boleh dibuat. Kita tahu perkara-perkara yang haram macam merokok dan membeli arak dan sebagainya. Membuka kilang babi ke dan sebagainya. Kita tahu benda-benda itu haram kan. Okey. Itu keadaan yang haram. Macam mana pula keadaan yang makruh?
Dia membeli semata-mata untuk dia berhutang semata-mata untuk nunjuk ataupun membeli perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Contoh keadaan, dia dah ada kereta dah, dia dah ada motor, keperluan dia dah terlaksana dah sebenarnya, dah mencukupi dah. Tapi dia nak beli kereta yang lagi besar, dia nak beli motor yang lagi besar. Itu keadaan-keadaan yang makruh untuk dia berhutang. Sedangkan dia tak perlu pun berhutang lagi dah. Tapi dia nak keinginan-keinginan macam tu. Kalau untuk keperluan, contoh macam keluarga dah makin besar dah, kita dah tak muat dah. Bolehlah keadaannya tu untuk membeli harus. Tapi kalau keadaannya anak baru seorang, kereta ada 7 seater kan, kereta X70 ataupun kereta yang 7 seater punya lah, kereta Alphard kan. Nak beli kereta, bukan kereta Alphard pula, kereta ni. Tapi nak beli kereta lagi besar ni, membazir lah namanya, berhutang sampai sedemikian. Tu tak boleh lah, itu makruh keadaan dia. Jadi kita pergi kepada adab-adab apabila berhutang. Jadi tuan-tuan, dalam berhutang pun ada adab-adabnya. Sebab perkara ini dibolehkan tapi tak digalakkan. Betul pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adab-adab yang pertama bila berhutang ni tuan-tuan, mestilah rekodkan dan rekodkan hutang dan tempoh bayarannya. Kalau kita merujuk kepada ayat yang kita bacakan pada awal tadi, ya ayyuhallazina amanu tu kan, ayat 282 tu, dia ada ceritakan, lantiklah seseorang yang adil di kalangan kamu. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyatakan jumhur ulama melantik seseorang untuk merekodkan hutang kita dan adalah perkara yang sunat. Jadi sebenarnya perkara yang sunat ni tuan-tuan, disunatkan untuk melantik seseorang untuk rekodkan hutang kita. Dan lantikkan seseorang tu ada ciri-ciri dia, ada cerita lah. Dia ni tak boleh ada kaitan, ada hubungan dengan kita. Orang-orang yang tidak terikat dengan kita, yang kalau berlaku sesuatu pada hutang tersebut, dia tak mengganggu, dia tak efek pada orang yang merekodkan hutang. Dan perlunya orang yang merekodkan hutang supaya dia boleh ingatkan kita lah yang kita ni ada hutang atau sebagainya. Sebab kita sendiri belum tentu kita boleh ingat. Kita banyak benda nak ingat kat atas dunia ni, nak bayar tu lah, nak bayar inilah, nak ambil anak lah, nak ni lah dan sebagainya, macam-macam kan. Kita pula manusia tidak terlepas daripada lupa dan sebagainya. Perkara yang kedua apabila berhutang, jangan sesekali melambatkan, melengah-lengahkan, melewat-lewatkan membayar hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri amat memberikan amaran tegas kepada mereka yang melengah-lengahkan membayar hutang namun berkemampuan. Rasulullah sebut dalam hadis Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghani zulmun, melambatkan bayaran hutang ini bagi orang yang berkemampuan merupakan satu kezaliman. Ini riwayat Bukhari nombor 2400. Ibnu Hajar menyatakan bahawa jumhur ulama bersepakat bahawa golongan ini termasuk dalam kategori fasik. Sungguh teruklah bila Rasulullah dah kata perbuatan yang zalim, melengah-lengahkan. Kalau tak bayar tu lagi dahsyat lah. Melengah-lengahkan je tu dah perbuatan yang zalim. Kalau tak bayar hutang lagi level lagi tinggi lah. Wallahu alam. Yang ketiga, bila berhutang, tambahan masa kepada penghutang. Ini tertuju kepada orang yang memberikan hutang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan dalam kehidupannya, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. Dan sebaliknya, jika kamu sedekahkan hutang tersebut, kepadanya adalah lebih baik untuk kamu kalau kamu ketahui pahala yang besar yang kamu akan dapati kelak. Itu
Surah Al-Baqarah ayat 280. Ayat ini khas tertuju kepada orang yang memberikan hutang, bukan orang yang berhutang. Jangan mana-mana pula orang yang berhutang bagi ayat ini pada bila orang yang memberikan hutang datang meminta hutang, lepas tu kita pula bila berhutang kita bagi ayat ini. Bagilah sedekah kan. Bagilah tempoh masa. Tak, bukan. Awak bila berhutang maka kena sampai tempoh kena bayar, kena wajib tunaikan, langsaikan. Macam tu. Bukan hak kita untuk memberitahu. Itu adalah Allah beritahukan kepada orang yang memberi hutang. Hak orang yang memberi hutang. Kalau dia nak bagi-bagi, kita kena bayarlah. Habis tak macam mana dengan bank dan sebagainya? Kamu berhutang tak? Dia ada riba kan? Kamu berhutang tak? Berhutang. Kena bayar juga. Macam mana sekalipun tetap kena bayar. Yang riba tu, itu adalah isu lain. Itu atas orang yang melakukan riba pula lah. Itu dah masuk dalam tajuk yang lain. Baiklah, ancaman kepada mereka yang memberi nilah yang tidak mahu ataupun enggan membayar hutang. Yang pertama, mati dalam keadaan berhutang, pahala kebaikannya akan menjadi ganti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa man mata wa alaihi dayn, falaysa thamma dinar wala dirham, walakinnaha lahasanat wa sayyi'at." Sesiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, maka di akhir akhirat kelak tidak ada lagi urusan dinar dan dirham, yang ada hanyalah urusan berkaitan pahala kebaikan dan kemaksiatan, riwayat Abu Daud. Jadi dalam hadis ni menjelaskan bahawa bila seseorang itu masih dalam keadaan berhutang sedangkan dia dah telah meninggalkan dunia ini, dekat dunia sana dah tak ada lagi nilai mata wang ni, dah tak ada wang ringgit dah tak ada USD dollar dah tak ada lagi pound sterling, dah tak ada lagi dirham, dinar pun dah tak ada lagi dah. Yang ada cuma pahala dan dosa. Fikir-fikirkanlah macam mana untuk kita membayar hutang tersebut. Yang kedua, bagi orang-orang yang tidak mahu membayar hutang ini kan ancaman, urusan orang yang berhutang itu akan kekal tergantung. Maksudnya tak akan habis. Kat dunia pun tak habis, kat akhirat pun tak habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi dah sebut dah hadis tu, nafsul mu'min mu'allaqah bidaini hatta yuqda anhu. Yang ketiga, orang yang berniat tidak mahu melunaskan hutang akan dihukum pencuri. Ini hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda daripada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sesiapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mahu melunaskannya, maka dia akan bertemu Allah di hari kiamat sebagai pencuri. Allahu Akbar, riwayat Ibnu Majah. Lepas tu yang kedua, itu orang yang bukan muan tapi melengah-lengahkan, itu dikategori sebagai, dianggap sebagai zalim. Tadi dah bagi tahu dah. Dosa hutang tidak akan terampun walaupun mati syahid. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, diampunkan semua dosa bagi orang yang terkorban mati syahid kecuali jika ia mempunyai hutang kepada manusia. Setakat ini sahaja sedikit sebanyak tentang penjelasan tentang hutang ni kan tuan-tuan. Jadi sebaiknya lah, seboleh-bolehnya kalau kita mampu untuk beli tunai, kita belilah tunai. Elakkan daripada berhutang. Tapi bukanlah Ustaz tidak Ustaz melarang, mengharamkan hutang. Tidak. Hutang boleh, tak ada masalah. Tengok keadaan bagi orang-orang yang berhutang. Kita dah cerita tentang hukum-hukum bagi orang berhutang. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang cacat cela, yang kurang sempurna datang daripada diri saya. Sekiranya ada kelemahan, ada menggurus hati tuan-tuan, saya mohon maaf daripada hujung rambut hingga ujung kaki. Jadi insya-Allah setakat ini saja daripada saya. Saya Syafiq Zulhairi bin Zainuddin, bernombor metrik A196842. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.